selagi kita tidak sampai ke hujung. Sebab tu kena belajar hadis 40 selangkah lagi orang tu kebaikannya, selangkah lagi dia nak masuk syurga, tiba-tiba dia melakukan kejahatan, jatuh su'ul khatimah. Seorang tu buat kejahatan, selangkah lagi dia nak masuk neraka, taubat, masuk ke dalam syurga. Cuma macam ni, kita tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada istilah terlambat untuk kita bertaubat selagi nyawa ada. Walaupun agak payah, memang agak payah, tetapi kalau Allah permudahkan, boleh mudah. Sangka baik dengan Allah. Ini dulu masa muda-muda, muda-muda tak ingat Allah, enjoy. Lepas tu masuk 40, lepas tu 40 dah bersedia, life begin is 40, baru nak mula, betul. Lepas tu kata tu 55 baru balik. Orang balik 15, dia 55 baru balik kan. Lepas tu dah keras lah, hati dah keras, dah 60 pula tertipu pula. Aku dah tak boleh dah 60, memang aku ahli neraka, habis syaitan tipu semua, betul. Jadi tak apalah kalau 60 sedap, masa tu lah buat perubahan, betul. Ini kita ada masa ni lagi ni, alhamdulillah. Allah bagi masa, kita ada nyawa lagi ni tengah nyawa, kita tengah bernyawa ni. Ada orang yang nak nyawa sedetik je. Tu besok kita baca surah Sajadah yang kata apa yang dikatakan, kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Itu seruan orang yang di padang mahsyar nanti. Dia Rabbana absarna, ya Allah, aku dah lihat yang neraka dulu, yang syurga, yang ustaz-ustaz cerita, yang ulama-ulama cerita, aku dah lihat dah sekarang dah. Absarna wa sami'na, dah dengar dah gejolak api neraka tu, dah dengar kicauan burung syurga tu semua dah. Apa minta lah? Raja, kita minta kembali ke dunia waktu tu, no, tak ada. Sekarang masih ada. Kenapa tak nampak? Kenapa sana nampak? Di hari akhirat tu bila kita nampak, kita nak. Kenapa sekarang kita duduk kat dunia yang orang nak hidup ni, kita sedang hidup ni, kenapa kita tak buat? Itulah iman. Iman itu percaya kepada ghaib, betul. Kalau semua dah ada depan mata kita, tak adalah ujiannya, betul. Inilah kan iman tu apa? Yu'minuna bil ghaib. Kita boleh melihat dengan pandangan mata hati, walaupun syurga tak ada lagi, tak nampak lagi, walaupun neraka tak nampak lagi, tetapi dengan pandangan mata hati kita dah boleh nampak. Boleh faham ya? Inilah para sahabat yang boleh berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban segala-galanya. Sebab walaupun mereka duduk di dunia, tapi mata hati mereka sudah melihat syurga dan sudah melihat neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mereka takut neraka dan gairah betul tentang syurga. Faham? Ini dia pandangan mata hati. Sekarang cuba kita tengok bila kita nak melihat pandangan mata hati ni, kita akan dapat 3. Tulis Kalau kita lihat yang pandangan mata hati selepas ini, kita nak semua celikkan mata hati kita. Kalau dulu ada iklan, aktifkan dirimu. Sekarang aktifkan mata hatimu. Bila aktifkan mata hati kita, kita akan melihat, kita akan dapat 3. Yang pertama, kita akan rasa Allah ada. Bukan tahu Allah ada, rasa Allah ada. Tahu Allah ada, semua tahu dah. Itu pandangan mata akal. Biasa. Allah wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat kuda. Allah wujud. Semua kita dah boleh dah, semua. Nasyid pun boleh. Betul? Itu apa? Itu tahu Allah ada dengan pandangan mata akal. Dengan mata akal, ilmu. Tetapi sekarang kita nak rasa Allah ada, itu pandangan mata hati. Satu. Yang kedua, kita sedar Allah berkuasa. Allah berkuasa. Magnificent. Greatest. Yang ketiga, kita ada sense of the end. Kita yakin pada hari akhirat. Yakin bukan percaya. Yakin dengan percaya berbeza. Sekali lagi saya tegaskan 3. Kalau kita pandangan dengan mata hati, kita akan dapat 3. Pertama, rasa Allah ada, bukan sekadar tahu Allah ada. Yang kedua, sedar Allah ada. Sedar, awareness. Yang ketiga, yakin pada hari akhirat. Sekarang saya nak tanya sikit apa beza rasa Allah ada dengan tahu Allah ada?
Tahu Allah ada tak? Tahu tak? Tahu. Tapi rasa Allah ada? Berbeza. Suami saya, kita orang lelaki, kita selalu kita tahu kita suami, tapi kadang-kadang bila jalan lupa suami itu yang ada kata orang kata tengok anak orang, tengok anak kita, tengok isteri orang, lupa isteri kita. Itu lah. Ada yang kata-kata gitu. Saya ambil quote lah dia kata gitu. Sebab masa tu dah tak sedar dah, tak rasa dah kita seorang suami dah. Betul? Sebab tahu kita suami dengan rasa kita suami berbeza. Begitu juga tahu kita hamba Allah dengan rasa kita hamba Allah berbeza. Orang tahu sebagai dia hamba Allah, dia masih tega mengumpat. Betul? Tega lagi dia mengumpat. Sebab dia tahu Allah mendengar. Tapi kalau dia rasa Allah mendengar, baru dia tak mengumpat. Dia beza. Jadi yang selama ni yang kita lihat ni nak rasa kewujudan Allah ni ialah dengan pandangan mata hati, bukan dengan belajar tauhid. Belajar tauhid tu asas. Bila kita belajar tauhid itu alhamdulillah sah iman kita. Tapi kena tempuh mehnah, kena tempuh mujahadah, kena belajar lagi, kena amal lagi supaya masuk menjadi keyakinan kepada hati kita, bukan hanya kepercayaan. Yakin tak hari akhirat? Semua yakin? Kata yakin akhirat? Yakin. Yakin tak hari akhirat? Yakin. Betul. Kalau yakin, dengar ceritanya. Kita pergi cuti raya Cina baru ni, dekat highway. Kita jalan highway, dari arah bertentangan ni bagi lampu. Tengok. Lori jalan lagi, kereta semua bagi lampu, motor pun bagi lampu. Okey apa dia punya agak-agak apa artinya? Macam pengalaman je. Okey. Jadi waktu tu kita buat apa? Kita akan slow down, kita tarik pengental keledar, kita tengah handphone, letak, betul tak kan? Steady dah, slow je. Padahal kita belum nampak lagi trafik depan, belum nampak lagi JPJ, betul? Tapi kerana yakin kita buat perubahan, betul? Sedangkan tak nampak, betul Tetapi pengalaman kita yang bawa cerita akhirat ni, yang bercerita syurga neraka ni, insan yang tipu sekali pun tak pernah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan begini, macam ni. Tetapi kita kata percaya. Tetapi 80% umat Islam tak solat. Bila dicerita pasal masalah rumah tangga, dua sebab rumah tangga berantakan. Dua sebab. Pertama, abaikan solat. Yang kedua, abaikan zakat. Zakat tak juga. Betul? Fitnah. Senang je fitnah sekarang. Orang kata periksa dulu baru sebar. Betul? Ini corona virus ni, banyak yang jadi doktor, banyak yang jadi ini. Kenapa? Tabayun, takut kepada Allah. Kita tak tahu. Betul Jadi kenapa kita macam tu? Tadi itulah sebab kita tak lihat dengan pandangan mata hati, sebab kita tak rasa Allah menilai apa yang kita share, apa yang kita like, apa yang kita buat, semua tak share. Cuma kata, ni share ni boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Betul tak? Kita kena tengok. Keyakinan pada hari akhirat tu sepatutnya menyebabkan kita berhati-hati ketika di dunia. Berhati-hati. Allah nilai di hari akhirat ni. Dan keyakinan pada hari akhirat dengan menyebabkan kita terus buat kebaikan walaupun tidak mendapat pembalasan, walaupun mungkin kebaikan itu dibalas dengan satu penzaliman. Dunia tidak adil. Jangan cari keadilan di dunia, tak ada. Dunia tidak adil. Memang itu Allah cipta, sebab keadilan yang sebenar Allah tegak di akhirat. Dunia ni darul bala wal imtihan. Kalau kita buat baik, orang tak buat baik tu biasa. Suami soleh, isteri curang, biasa. Ini akan berlaku. Anak yang baik tetapi ibu macam ni, ada. Ibu pula yang baik, anak derhaka, akan ada. Majikan baik, pekerja yang tak baik, ada. Pekerja baik, majikan, mesti ada. Dunia tidak adil. Jadi akhirnya, bila kita kata satu perbuatan baik mesti dibalas baik di dunia, tiba-tiba kita dapat yang sebaliknya. Stop, tak nak buat baik. Sebab apa? Orang kata
Kita menabur budi, emas juga dilihat orang. Wah, itulah timbulnya kan, melepaskan anjing tersepit dan sebagainya. Inilah penting keyakinan pada hari akhirat, sangat penting ketika kita hidup di dunia, supaya apabila kita melakukan kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan, kita tidak rasa kecewa, kerana kita yakin Allah akan balas di hari akhirat. Tenanglah hati kita, betul tak? Di dunia ni kejap je, sebentar je, 1,5 jam saya dibandingkan akhirat. Ka alfi sanati mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia sama juga 1 hari di hari akhirat. 63 tahun umur kita, 70 tahun umur kita, umpama 1,5 jam saja di akhirat. Tak apalah kalau di dunia kena macam ni, akhirat nanti ada bagi balasan. Kita doa-doa Allah tak balas, Allah tak bagi, sedangkan Allah kata ud'uni astajib lakum, betul? Tapi doa tu ada 6 cara Allah balas. Salah satu cara Allah balas ialah Allah tidak kabulkan di dunia, kabulkan di akhirat. Sehingga orang yang waktu dia berdoa di dunia, dia lihat di dunia itu tidak dikabulkan doa, tetapi Allah kabulkan di akhirat. Dia kata apa waktu tu? Ya Allah, kalau boleh semua doa aku dikabulkan di akhirat, jangan kabulkan di dunia. Inilah iman. Saya bercakap ni pesan pada diri saya. Senang kita bercakap, tapi hati nak rasa macam tu. Betul? Pedih kita, pedih ni. Kalau tidak, tak adalah orang kita semua mengeluh, semua berkeluhan. Kita baik, kadang-kadang suami kenapa boleh buat macam ni, dulu sama-sama buka pasar malam, sama-sama berpanas, sama-sama berembun, sama-sama susah. Bila dah kaya semua-semua dia lupa. Bukan saja dia lupa, dia pinggirkan kita. Bukan gini je. Kenapa anak kita yang kecil, yang kita tatang macam minat yang penuh, sekarang dah besar, subhanallah, terlibat ini, menyakitkan hati kita. Kenapa? Dibentak oleh anak lebih sakit daripada sakit melahirkan dia, betul kan? Kenapa ini, why, sakit jiwa kita. Betul lah. Jadi dengan pandangan mata hati ada hari akhirat, betul? Kemudian dengan hari akhirat kita takut untuk buat kejahatan, sebab kalau kita buat kejahatan mungkin terlepas. CCTV waktu tu rosak, betul? Kamera ES belum dikuat-kuasakan, kan? Kita boleh masuk line kecemasan, betul? Kita buat, siapa yang nak ini, polis tak ada dan sebagainya waktu tu, betul? Sentiasa ada loophole ni, ada ruang-ruang yang dibuat dalam undang-undang di dunia ni, selalunya menyebabkan jerung terlepas tapi ikan bilis yang kena, betul? Yes. Kita menggeram yang bila lagi dia nak kena ni, tak kena-kena, kan? Kita kadang-kadang begitu, ya. Tetapi orang yang ada sense of the end, hari akhirat, syurga, neraka, dia tahu kalau aku terlepas kat dunia pun kena di hari akhirat, di neraka mesti ada malaikat catat. Dia tak pernah tidur. Dosa yang paling ringan di dunia, di neraka yang dosa yang paling ringan di dunia dibalas di akhirat, di neraka yang paling ringan dengan siksa yang paling ringan ialah dipakaikan kasut daripada bara api neraka menggelegak otak orang tu. Agak-agak itu dosa yang paling ringan, betul? Jadi kalau yang berat macam mana? Jadi ini yang kita kena jaga-jaga hati-hati.